Ini saya akan ajar tentang tamadun India. Okey. Yang pertama sekali kita tengok tamadun India merupakan antara tamadun tertua dunia. Okey. Tamadun India telah mengalami peningkatan yang sangat mengagumkan dalam bidang ekonomi, pemerintahan dan pentadbiran, kebudayaan, teknologi dan keagamaan. Pemerintahan dan pentadbiran ni benda yang sama, benda yang sama. So kita boleh ingat either one lah. Untuk lagi senang kan. Okey. Tamadun India ni semasa tamadun Indus, pusat tamadun terletak di lembah Indus. Tapi selepas tamadun Indus berakhir, pusat tamadun berpindah ke lembah Ganges. Okey. Okey. So perkembangan di sekitar lembah Ganges membawa kepada kemunculan kerajaan-kerajaan kecil yang dikenali sebagai Janapada. Okey. Kerajaan-kerajaan kecil ini, Janapada ni bergabung untuk membentuk kerajaan yang lebih besar yang dikenali sebagai Mahajanapada. Maha bermaksud besar kan? Okey. Jadi pembentukan kerajaan Mahajanapada ni membawa kepada kewujudan kerajaan Magadha. Apa itu kerajaan Magadha? Okey, kita tengok. Kerajaan Magadha ni kuasa terpenting yang berjaya menguasai kerajaan lain di India antara tahun 540 hingga 490 sebelum Masihi. So kiranya kerajaan Magadha ni macam big boss lah. Dia kontrol semua kerajaan-kerajaan yang ada dekat India. Lepas tu lama ni. Lepas tu kedudukan kerajaan Magadha ni dia strategik. Oleh itu kerajaan Magadha ni boleh mengawal laluan perdagangan di Sungai Ganges. Kerajaan Magadha ni terletak di lembah Ganges. Oleh itu dia berjaya mengawal laluan perdagangan di Sungai Ganges. Okey. Kerajaan Magadha juga menjadi asas kepada kewujudan kerajaan-kerajaan lain seperti dinasti Nanda, dinasti Maurya dan dinasti Gupta. Okey. Jadi kita tengok sekarang perluasan kuasa dalam tamadun India. Kemunculan pelbagai kerajaan telah mewujudkan persaingan antara kerajaan untuk meluaskan kuasa. Apa itu perluasan kuasa? Perluasan kuasa bermaksud usaha yang dilakukan oleh sesebuah kerajaan untuk meluaskan atau membesarkan untuk meluaskan pengaruh di kawasan lain. Contohnya kalau kita kat Malaysia, kita nak luaskan pengaruh kita pergi kat Brunei, pergi kat Singapura, ataupun mengatasi pihak lain. Okey, terdapat banyak faktor perluasan kuasa. Yang pertama, kekuatan ketenteraan. Sesebuah kerajaan haruslah mempunyai pasukan tentera yang kuat untuk mempertahankan negara daripada serangan musuh. Kalau tak ada tentera yang kuat, nanti habislah negara kita kan. Musuh datang, musuh serang, matilah semua orang kan. Yang kedua, diplomasi keagamaan. Aspek keagamaan sangat penting dalam perluasan kuasa. Yang ketiga, kewangan. Okey. Pembiayaan daripada perbendaharaan negara penting untuk meluaskan kuasa. Kalau tak ada duit, macam mana kita nak bayar, macam mana kita nak macam apa? Kalau tak ada duit, tak boleh. Tak. Macam ni. Tak apalah. Macam ni. Maksudnya kat sini lagi berkuasa, lagi kaya lah sebuah kerajaan tu, lagi senang lah dia nak memperluaskan kuasa. Okey. Yang keempat, sumber manusia. Sumber manusia yang cukup menjamin sesebuah kerajaan dapat ditadbir dengan berkesan. Yang kelima, dasar pemerintah. Pemerintah menentukan dasar-dasar perluasan kuasa sesebuah kerajaan. Okey. Okey, jap. Okey, kita tengok bentuk perluasan kuasa. Bentuk perluasan kuasa ni ada dua, bentuk fizikal dan bentuk keagamaan. Okey, macam mana sesebuah kerajaan tu dapat memperluaskan kuasa secara fizikal? Okey, maksudnya kat sini perluasan kuasa yang dilakukan oleh sesebuah kerajaan dengan menguasai wilayah lain. Macam mana tu? Dia menguasai kerajaan-kerajaan lain. Dengan dia menguasai kerajaan-kerajaan lain, dia dapatlah menguasai wilayah kerajaan tersebut. Okey. Yang kedua, kerajaan yang
kalah, haruslah mengaku kalah kan, dan menuruti perintah-perintah atau undang-undang atau peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan baharu dan kerajaan yang menang. Kalau dah kalah, mestilah kena mengaku kalah kan. So bila sebenarnya sebab kerajaan tu dia rule satu negara ni, lepas tu kerajaan lain yang menang lawan dengan kerajaan ni, kerajaan yang menang tu akan take over. Jadi kerajaan yang lama ni dia kena mengaku kalah dan dia kena step down lah. Dia kena jadi rakyat biasa je. So dia kenalah menuruti apa-apa yang disuruh lah oleh kerajaan yang baharu. Okey. Okey. Kita nak dinasti Nanda. Dinasti Nanda bermula pada tahun 345 sebelum Masihi dan berakhir pada tahun 321 sebelum Masihi. Okey. 345 sebelum Masihi hingga 321 sebelum Masihi. Dinasti Nanda mempunyai 30,000 kavaleri. Kavaleri bermaksud tentera berkuda. Tentera berkuda kan? Kavaleri bermaksud tentera berkuda. So dia ada 30,000 tentera berkuda. Dia ada 200,000 infanteri. Infanteri maksud tentera berjalan kaki. Dia ada 200,000 infanteri dan 3,000 tentera bergajah, tentera yang naik gajah. So kita ulang balik, 20,000 kavaleri, 200,000 infanteri dan 3,000 tentera bergajah. Apa lagi? Okey. So, sesebuah kerajaan mestilah kena ada pusat pemerintahan atau pusat kerajaan kan. Sama macam kita, Malaysia, pusat kerajaan dia dekat Putrajaya. Macam tu. So, dinasti Nanda di mana ada? Tempat pusat kerajaan dia terletak di Pataliputra. Sekarang dikenali sebagai Patna. Terletak di India. Okey. Sekarang kita tengok dinasti Maurya. Dinasti Maurya bermula pada tahun 322 sebelum Masihi dan berakhir pada tahun 185 sebelum Masihi. Pada zaman dinasti Maurya ni diperintah atau diterajui oleh Chandragupta Maurya dan Asoka. Chandragupta Maurya dan Asoka ni berjaya meluaskan kuasa sehingga meliputi wilayah Bengal di sebelah timur hingga Hindukush di sebelah barat. Jadi pusat pemerintahan dinasti Maurya terletak di Pataliputra, sama dengan dinasti Nanda. So dinasti Maurya ni dia memperluaskan kuasa dengan kekuatan ketenteraan. Dia lebih lah. Tentera dia lagi kuat daripada dinasti Nanda. Dinasti Maurya ada 30,000 kavaleri, 600,000 infanteri dan 9,000 tentera bergajah. Okey, sekarang kita tengok Asoka pula. Asoka berjaya. Tadi saya cerita pasal Chandragupta Maurya. Sekarang saya bercerita tentang Asoka. Asoka berjaya menguasai Kalinga. Tetapi dalam peperangan untuk menguasai Kalinga, berlaku pertumpahan darah yang sangat banyak. 100,000 orang terkorban dan 150,000 orang kehilangan harta benda. Jadi perkara ini menyedarkan Asoka. Asoka mengubah gaya pemerintahannya menjadi lebih toleran dan bertanggungjawab. Sekarang kita tengok dinasti Gupta. Dinasti Gupta bermula pada tahun 320 sebelum Masihi. Dinasti Gupta bermula pada tahun 320 Masihi dan berakhir pada tahun 550 Masihi. Dinasti Gupta diperintah atau diterajui oleh Chandragupta I. Chandragupta I ni memerintah antara tahun 320 Masihi hingga 335 Masihi. Pataliputra kekal menjadi pusat pemerintahan. Jadi kerajaan dinasti Gupta menguasai kawasan yang luas yang menganjur dari Bengal, menganjur dari Punjab hingga Bengal. Okay. Sekarang kita tengok perluasan kuasa secara keagamaan. Okey. So perluasan kuasa secara keagamaan ni mengatasi sempadan.
Oh. Betul lah. Air sepadan. Lepas tu, tengok apa kerajaan-kerajaan yang memperluaskan kuasa secara keagamaan. Okey. Dinasti Maurya. Dinasti Maurya diketahui oleh Asoka kan. Okey, selepas perang Kalinga, sebab dah ramai meninggal, ramai kehilangan harta, Asoka mengubah cara perluasan kuasanya. Dia dah tak guna perluasan kuasa secara fizikal, tapi dia guna perluasan kuasa secara keagamaan. Dia menyebarkan agama Buddha, dia mengembangkan agama Buddha ke tempat-tempat lain. Okey. So undang-undang yang ditetapkan ketika zaman pemerintahannya diukir pada tiang tang batu yang dikenali sebagai tiang Asoka, dan diletakkan pada lokasi-lokasi strategik lah supaya orang senang nak tengok kan. Lepas tu agama Buddha disebarkan ke Sri Lanka dan Asia Tenggara. Okey, siapa ketua-ketua dia untuk sebarkan agama ni kan? Okey, untuk ke Sri Lanka diketahui oleh Mahendra, manakala untuk ke Asia Tenggara diketahui oleh Uttara. Sona dan Uttara. So, sekarang kita tengok dinasti Gupta. Pemerintahan Gupta menekankan hal-hal yang berasaskan agama Hindu, macam kebudayaan seni bina, perdagangan, kesusasteraan dan pemerintahan. Raja Samudragupta yang memerintah antara tahun 335 Masihi hingga 376 Masihi digelar sebagai Kaviraja, yang bermaksud raja penyair, kerana meminati syair-syair berbentuk keagamaan. Zaman Gupta dikenali sebagai zaman keemasan dalam agama Hindu. Sekian daripada saya. Terima kasih. Maaf jika ada kekurangan. Ni baru first time saya buat.